I just had to let you know you're. She a happy baby boo. She a happy baby boo. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mukadimah bicara, kalungan apresiasi buat peneraju acara. Barisan panel hakim yang penuh cakna, para penonton budiman, bertemu kita di arena pidato yang menggemaskan jiwa. Berdirinya hamba anak merdeka pada hari ini bukan sekadar membawa suara, tetapi mengangkat satu harapan agar kita bersama-sama membina sebuah negara yang bangsanya teguh akarnya, kukuh batangnya dan renggang bumbunya. Hadirin sekalian, negara yang hebat tidak dibina dengan batu bata semata-mata, tetapi dibangunkan melalui jiwa rakyat yang bersatu, berakhlak dan cinta akan tanah air. Persoalannya, apakah ramuan yang mampu menyatukan masyarakat berbilang kaum, agama dan budaya di bumi bertuah ini? Jawapannya tidak lain dan tidak bukan ialah rukun negara, pedomannya menjadi kompas kehidupan rakyat Malaysia sejak sekian lama. Sebelum madah diindah, sebelum bicara dicitra, moleklah kiranya hamba mentakrifkan mauduk pidato bersama membina negara bangsa. Mengikut Kamus Dewan edisi keempat, bersama bermaksud sama-sama, bersatu atau secara kolektif, manakala membina pula membangunkan, mendirikan, mengusahakan atau mewujudkan sesuatu supaya menjadi lebih baik. Negara merupakan suatu kawasan yang mempunyai sempadan, pemerintahan, rakyat dan kedaulatan sendiri. Bangsa pula sekumpulan manusia yang mempunyai identiti bersama seperti bahasa, budaya, sejarah, nilai dan semangat kekitaan. Sidang saksi Minda Bestari. Sejak pidato ini saya buka menerusi indikator pertama, kepercayaan kepada Tuhan tunjang pembentukan insan berintegriti. Intervensi bukan sekadar nilai moral, malah menjadikan tunjang kemajuan sesebuah negara. Maka prinsip kepercayaan kepada Tuhan mengajar kita bahawa setiap perbuatan akan dipersoal dan setiap amanah wajib dipikul dengan penuh tanggungjawab. Statistik SPRM menunjukkan bahawa sepanjang tahun 2025, seramai 1,128 individu ditahan kerana disyaki terlibat dalam rasuah, manakala 445 pertuduhan telah difailkan. Statistik tangkapan rasuah yang direkodkan setiap tahun menunjukkan bahawa masih ada individu yang sanggup menggadaikan amanah demi keuntungan peribadi. Angka ini membuktikan bahawa rasuah masih menjadi ancaman besar kepada negara. Hakikat ini membuktikan bahawa undang-undang sahaja tidak memadai. Apabila nilai ketuhanan disemai dalam diri, rasuah akan ditolak, penipuan akan dijauhi dan kezaliman akan diperangi. Generasi muda akan membesar dengan akhlak yang mulia, menghormati ibu bapa, guru serta masyarakat. Bukankah bangsa yang mempunyai akhlak tinggi lebih mudah mencapai kemajuan? Justru, pembinaan negara bangsa harus bermula dengan pembinaan jiwa. Jika hati rakyat dipenuhi nilai keimanan dan keinsafan, negara akan terus aman, harmoni dan diberkati. Jelaslah bahawa integriti tidak lahir daripada kamera pengawasan atau hukum semata-mata. Integriti lahir apabila hati yakin bahawa mata manusia terlepas pandang, tetapi pengawasan Tuhan tidak pernah terleka. Atas dasar itulah, kepercayaan kepada Tuhan menjadi tunjang utama dalam melahirkan insan yang beramanah, jujur, berakhlak mulia dan berintegriti. Mauduk pidato kedua, kesetiaan kepada raja dan negara, benteng perpaduan bangsa. Apabila kita membicarakan perihal institusi yang di-Persekutuan Agong dan Raja-Raja Melayu, sanubari kita sebenarnya sedang dibawa mengembara ke dalam salah satu lorong asas terpenting yang membina struktur megah sebuah negara bernama Malaysia. Tanah ini bertuah kerana didirikan di atas hamparan seni bina pemerintahan yang cukup unik, iaitu gabungan harmoni antara konsep raja, perlembagaan dan demokrasi berparlimen. Prinsip yang luhur ini tidak dibiarkan sepi tanpa pembelaan. Sebaliknya, telah dipatri dengan dakwat emas secara jelas dan nyata di dalam perlembagaan persekutuan. Berdasarkan piagam tertinggi negara ini, khususnya menerusi perkara 32 perlembagaan persekutuan, kedudukan yang di Persekutuan Agong diangkat dengan penuh takdim sebagai ketua utama negara.
Oleh itu, kesetiaan kepada raja dan negara bukan sekadar mengibarkan jalur gemilang mahupun menyanyikan lagu kebangsaan dengan penuh semangat, tetapi diterjemahkan melalui tindakan mempertahankan keamanan, memelihara perpaduan dan menjunjung perlembagaan. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlu berbangga dengan kepelbagaian kaum yang menjadi kekuatan negara. Walaupun berbeza bahasa, agama dan budaya, kita tetap berkongsi satu identiti, iaitu rakyat Malaysia. Golongan muda juga perlu bijak menggunakan media sosial. Jangan mudah mempercayai berita palsu atau menyebarkan kenyataan yang boleh menggeruhkan kehubungan kaum. Sebaliknya, jadilah generasi yang menyebarkan ilmu, menyemai perpaduan dan memupuk semangat patriotisme. Sesungguhnya, negara yang rakyatnya bersatu hati akan menjadi negara yang disegani. Manakala rakyat yang serta akan menjadi benteng kukuh mempertahankan kedaulatan tanah air. Indaktor pidato yang terakhir, kesopanan dan kesusilaan, sahsia bangsa terpelihara. Prinsip kelima, kesopanan dan kesusilaan merupakan intipati penting yang seringkali dilihat remeh, namun menjadi pelindung utama kepada keharmonian sosial, khususnya dalam masyarakat pelbagai kaum di Malaysia. Dalam dunia yang semakin terbuka dan syarat dengan cabaran globalisasi, nilai ini semakin penting untuk dijadikan perisai daripada kebejatan sosial dan kerutuhan akhlak nasional. Prinsip ini mengangkat martabat manusia yang bukan hanya perlu mementingkan hukum dan perlembagaan, tetapi juga menjunjung nilai budaya, akhlak dan kehalusan budi. Secara terperincinya, kesopanan bermaksud bertingkah laku dengan adab, berbahasa secara lembut dan bertoleransi terhadap kepelbagaian pendapat serta budaya. Kesusilaan pula melibatkan disiplin moral yang tinggi, tidak menindas dan tidak merendahkan maruah orang lain, dan sentiasa menjunjung kebenaran serta keadilan sosial. Salah satu manifestasi paling nyata prinsip ini dapat dilihat dalam sistem pendidikan negara. Subjek seperti pendidikan moral, pendidikan sivik dan pendidikan Islam telah memperkukuh peranan kesopanan sebagai asas kepada pembentukan insan. Di sekolah, murid-murid diajar untuk menghormati guru, bekerjasama dengan rakan yang berlainan kaum, menyantuni warga emas dan menjiwai nilai murni dalam kehidupan seharian. Prinsip ini perlu dijadikan budaya seperti budaya bercakap benar, menghulu bantuan, meminta maaf dan memaafkan. Hormatilah guru ketika menuntut ilmu, santunilah ibu bapa ketika berbicara, dan berbicaralah dengan hikmah walaupun berbeza pendapat. Di media sosial juga, biarlah jari kita menjadi penyebar kebaikan, bukannya pencetus kebencian. Bak kata pepatah Melayu, bahasa menunjukkan bangsa. Apabila masyarakat mengamalkan kesopanan dan kesusilaan, keamanan dapat dipelihara, perpaduan dapat diperkukuh dengan negara bangsa akan terus berkembang dengan penuh keharmonian. Konfusi di hujung bicara, membina negara bangsa bukanlah tugas pemimpin semata-mata, tetapi merupakan tanggungjawab setiap rakyat, termasuk kita sebagai pelajar, bermula dengan menghormati guru, menjaga disiplin, membantu rakan tanpa mengira kaum dan agama, serta sentiasa mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian. Ingatlah, perubatan besar sentiasa bermula daripada langkah yang kecil. Sebatang lidi mudah dipatahkan, namun apabila diikat menjadi seberkas, kekuatannya sukar ditandingi. Begitulah juga rakyat Malaysia, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, izinkan saya menyuruh seluruh rakyat Malaysia agar menjadikan kepercayaan kepada Tuhan sebagai asas kehidupan, kesetiaan kepada raja dan negara sebagai lambang kecintaan kepada tanah air, serta kesopanan dan kesusilaan sebagai budaya yang terus subur dalam setiap tindakan. Akhir bicara, marilah kita berganding bahu, seia sekata dan melangkah sederap, kerana hanya dengan kebersamaan kita mampu membina negara bangsa yang gemilang, berdaulat dan cemerlang untuk generasi masa hadapan.